Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada tahun ni kita dapat bertemu lagi dalam suasana kita belajar dari rumah. Tapi tak apalah, walaupun kita belajar dari rumah, saya harap semua anak-anak murid saya di kelas 5 Janatun Naim ni akan dapat belajar juga walaupun ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi untuk pengetahuan semua, saya terajak manakan untuk mengajar reka bentuk teknologi pada tahun ini untuk kelas kamu. Jadi walaupun belajar secara online, saya cuba akan sampaikan mata pelajaran ni melalui video di YouTube. Ada sebab dia, iaitu yang pertama, kalau saya buat secara online, secara Meet, kemungkinan tak ramai yang dapat sama-sama menyertai. Ada ibu bapa yang bekerja, mungkin tak ada internet dan sebagainya. Tapi bila saya gunakan kaedah YouTube ni, ramai lagi yang akan dapat menyertai apabila klik link video yang saya berikan, kemudian boleh tengok berulang-ulang jika tak faham. Okey, pada tahun ini saya nak terangkan sedikit lah di permulaan ni, nak terangkan sedikit tentang topik-topik atau unit-unit yang kita akan belajar di tahun ini, di dalam buku ini. Okey, saya kecilkan dulu gambar saya. Baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang teknologi rumah tangga. Okey. Yang kedua, unit yang kedua, asal aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Yang ketiga, unit 3, reka bentuk pengatur caraan. Unit 4, teknologi pertanian. Okey, untuk yang pertama ni, teknologi rumah tangga ni, kita akan tengok di buku teks masing-masing lah. Kalau semua dah dapat buku teks, boleh rujuk buku teks masing-masing sambil saya terangkan. Baik. Okey, cuba anda tengok di dalam gambar ni, apa yang anda semua nampak? Okey. Apa yang anda semua nampak? Berdasarkan dialog, ibu lihat ni ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitnya berbeza-beza dan menarik. Jadi, apa yang ada kat sini ialah gambar tentang pakaian. Kalau berdasarkan dialog yang diceritakan kat situ, Alia dan ibunya berada di sebuah kedai menjual produk berasaskan jahitan. Okey, dia bercakap tentang corak jahitan yang berbeza-beza. Okey. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Mak dia kata, "Ya Alia, ada berbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza-beza." Okey. Jadi apa yang kita nak belajar kat sini ialah tentang jahitan. Jadi yang lelaki-lelaki jangan rasa jahit ni apa benda, kita nak belajar jahit. Kita lelaki-lelaki tak akan belajar jahit. Tak boleh cakap macam itu. Sebab awak tengok, kalau dalam dunia ni fashion designer pun ramai lelaki. Fashion designer yang buat baju, tukang jahit, ramai lelaki yang berjaya-berjaya, yang terkenal, ramai lelaki. Sama juga macam tukang masak, chef pun ramai juga lelaki kan. Jadi kita tak boleh cakap belajar jahit tak nak lah, boring lah, bosan lah. Kita tak cuba, kita tak tahu. Okey, baca sikit. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik ni maknanya kain lah, melalui proses jahitan sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Okey, sarung tangan ni dipanggil sebagai artikel jahitan. Jadi kalau kat rumah kita, apa lagi artikel jahitan yang ada selain daripada sarung tangan yang diceritakan kat dalam ni? Cuba fikir. Okey, mungkin pakaian, baju kita, seluar, kain samping, tudung. Tudung pun ada yang dijahit kan. Dan bermacam-macam lagi contoh-contoh pakaian yang ada di rumah.
Selain itu bukan pakaian aja yang dijahit. Bukan pakaian baju seluar saja, mungkin kasut. Kalau kita nak jahit kasut, jenis jahitan tu dia bergantung kepada jenis barang yang kita gunakan. Baik, seterusnya kenali mata jahitan. Jahitan ni kalau kita tahu dia ada jahitan tangan, ada jahitan mesin. Okey, mata jahitan tangan. Yang pertama sekali, mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Okey, kalau kita tengok contohnya baju kita baju kita ni dia bukan selai kain aja. Kain tu dipotong-potong. Ada yang untuk lengan, ada yang untuk badan, ada yang untuk pesak tepi dia. Jadi kepingan-kepingan tadi tu disambung-sambung supaya menjadi pakaian. Kemudian bila disambungkan tu, ada juga jahitan yang digunakan untuk membuat kemasan fabrik. Contohnya macam yang dekat lengan tu, lengan baju kita ni. Nampak? Dijahit supaya nampak kemas. Bayangkan kalau benda ni tak dijahit. Nampak berburas je. Okey, jenis jahitan yang pertama iaitu kita panggil dia jahitan kia. Apa dia jahitan kia? Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Okey. Ni contoh jahitan kia. Kalau dekat seluar jin tu jahitan kia, nampak? Tu contoh dia. Dia rapat-rapat jahitan dia. Ingat kegunaan jahitan kia ni untuk apa? Untuk kelem, untuk kalau tak ada mesin, untuk gantikan jahitan mesin. Dia bagi contoh tu, nampak gambar-gambar tu. Ada gambar. Okey, yang kedua, jahitan jeruju halus. Jahitan jeruju halus, kalau kita tengok gambar dia, macam yang kedua ni, bawah ni. Dia selang-selang. Okey, jahitan jeruju halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jeruju halus digunakan untuk membuat kedutan ataupun sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki klepet yang meretas. Okey, contoh dia tu ada. Nampak tu, dia jarak-jarak sikit. Okey, kemudian jahitan jeruju kasar. Yang ini sama macam jahitan jeruju halus, cuma dia ni lebih besar lagi dia punya selang dia. Okey, jahitan jeruju kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa jahitan. Saya ambil contoh kalau macam awak nak pasang kocek baju. Jadi sebelum dia jahit guna mesin, dia akan jahit dulu, lekatkan dengan jahitan jeruju kasar. Supaya bila kita nak jahit tu nanti dia tak lari-lari. Okey, itu yang ketiga. Saya ulang balik. Yang pertama dipanggil jahitan kia, yang kedua jahitan jeruju halus, yang ketiga jahitan jeruju kasar. Okey, jom kita tengok uji minda kita. Bolehkah fabrik digantikan dengan bahan lain untuk jadikan artikel jahitan? Boleh tak? Kita tak nak pakai kain, kita nak pakai fabrik, kita nak pakai benda lain. Boleh tak? Contoh kita nak guna plastik. Boleh tak? Boleh. Nak buat baju hujan? Boleh tak kita nak gunakan guni? Boleh. Orang zaman dulu, orang miskin-miskin, dia pakai baju guni. Tak ada duit nak beli fabrik, beli baju guni. Okey. Kemudian kalau awak ada kat rumah ada internet, boleh gunakan ejen pencarian, boleh gunakan Google untuk cari maklumat tentang jenis mata jahitan yang boleh dihasilkan dengan jahitan tangan. Boleh Google, cari sendiri. Itu tugas dia. Okey, kemudian tahukah kamu, selain mata jahitan tangan, terdapat juga pelbagai mata jahitan yang boleh dihasilkan dengan menggunakan mesin jahit elektrik. Okey, cuba tengok. Pertama, jahitan insang pari. Ni insang pari. Buat gambar dia. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik, sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Sama juga macam kita orang panggil jahit tepi. Jahit tepi mesin tu kita panggil jahitan insang pari. Okey. Yang kedua, jahitan sembat. Tu dia nak tampal love tu dekat kucing seluar tu kan. Dia guna kaedah sembat.
Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian klepit ataupun bahan hiasan. Nampak? Bagi gambar. Kemudian jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan untuk jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian klepit lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Mengapakah jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan pada artikel jahitan? Apa sebab? Kerana kalau kita tengok dia punya bentuk dia, kalau yang jahitan silang pangkah ni dia bentuk zigzag kan, nampak menarik. Begitu juga dengan jahitan sembat. Dia seolah-olah macam jadi border dia, jadi apa? Jadi keliling, jadi frame untuk sesuatu. Jadi taklah nampak janggal dia punya perhiasan tu kan. Kita boleh main-mainkan warna, guna warna-warna yang berbeza. Okay, kita tengok pula. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat berapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Okey, dalam gambar ni apa artikel jahitan yang awak nampak? Okey, pertama sekali apa? Kita dah tentulah ada pakaian. Lepas tu tengok yang mak dengan ayah, mak dengan budak lelaki tu pakai. Apa yang dia pakai tu? Apron. Kemudian dekat bakul sampah tu ada apa? Ada sarung bakul sampah, ada langsir, kemudian mungkin anak patung, pakaian baby. Tengok dekat kerusi tu ada apa? Ada hiasan kerusi kan, ada renda-renda kerusi. Tu dia memerlukan jahitan yang berbeza-beza. Okey, seterusnya. Apakah artikel jahitan yang terdapat dalam gambar di atas? Tadi kita dah sebut lah. Satu-satu kita dah sebut tadi. Okey. Kenali alat. Kita masuk pula alat jahitan. Okey. Apa dia alat-alat jahitan? Apa yang awak nampak kat situ? Kita ada pita pengukur. Ni kat rumah semua ada ni. Ukur biasa, ukur pinggang kan. Ni sebenarnya guna bukan buat ukur pinggang aje. Apa-apa je boleh diukur, terutamanya kalau kita nak ukur pakaian. Biasanya kalau kita nak beli t-shirt, dia ada tulis kalau kita nak beli online kan, kita tak ada try kan. Dia ada cakap bahu ke bahu berapa panjang. Kita ukur bahu kita tengok baju tu dia tulis berapa inci. Jadi kita boleh tahulah sesuai ke tidak baju tu. Kemudian kita ada pembaris. Ini pembaris yang digunakan oleh orang-orang yang nak membuat jahitan jangan pergi sekolah bawa pembaris ni. Kesian mak awak cari tak jumpa. Okey, kemudian selain daripada tu ada kapur tukang jahit. Ni bentuk segitiga. Dia berwarna-warni, ada yang warna merah, ada warna hijau. Kenapa agaknya dia warna-warni? Sebab kalau kapur ni dia tak warna-warni, nanti kalau katalah dia warna merah, lepas tu buat baju merah, nanti dia tak nampak garisan. Kalau kita buat fabric tu warna merah, kita gunakan yang warna hijau, yang warna lebih terang. Kemudian roda surih. Roda surih ni gunanya untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Contohnya kita jahit sesuatu Okey, roda surih ni kita gunakan untuk memindahkan tanda. Biasanya kalau kita nak buat pakaian, kita dah lukis dulu dekat kertas. Biasanya surat khabar ataupun kertas yang warna biru ni dipanggil kertas karbon tu kan jahit Tapi biasanya orang tak nak guna ni, orang guna surat khabar je. Jadi daripada citak dia tu, kita nak pindahkan ke kain, kita gunakan roda surih. Okey. Kemudian jarum peniti perlu untuk kita pastikan kain-kain tu tak lari-lari masa nak cantumkan tu. Kemudian yang bawah gunting fabrik. Gunting fabrik ni kalau arwah mak saya dulu memang pantang kalau kita gunakan untuk benda-benda lain. Sebab kita gunting benda lain nanti dia dah jadi tak tajam untuk gunting kain marah tu ni. Kalau gunting kain aja. Dan gunting kertas. Sebab tu kat sini dia ada contoh. Dia bagi dua. Kenapa tak gunakan satu je? Dia gunakan dua gunting. Time dia nak gunting kertas, dia pakai gunting kertas. Time dia nak gunting kain, dia guna gunting kain. Dia tak campur. Okey. Baik. Ni.
Ni jarum jahit tangan. Kalau kita nak gunakan, kita malas nak gunakan mesin, kita nak jahit tangan, kita gunakan jarum jahit tangan. Kemudian bila lepas gunakan, masukkan balik dalam bekas dia yang bulat ni. Kemudian mesin jahit mini. Ni menggunakan bateri ataupun menggunakan elektrik untuk berfungsi. Tapi kalau biasanya nak jahit baju yang banyak, dia tak guna yang mini lah. Mungkin yang mini nanti cepat rosak, cepat panas dan sebagainya. Okey, yang akhir ni ialah bukan akhir, ada lagi sebenarnya. Mesin jahit tangan yang jenis macam stapler ni. Ni digunakan untuk kalau nak jahit benda-benda yang koyak, seluar koyak yang sikit ke apa kan. Kita akan gunakan mesin jahit tangan yang ni. Dan penetas jahitan. Kalau anda kata kita salah jahit ke apa, nak tetas balik semula, gunakan penetas jahitan. Okey. Baik, seterusnya. Jom hasilkan artikel jahitan. Okey. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kalau kita nak menghasilkan artikel jahitan ni, apa yang biasa yang perlu kita lakukan? Apa proses-proses dia? Yang pertama sekali, kalau kita nak menghasilkan sesuatu jahitan tu, kita kena menjana idea kreatif, fikir apa yang kita nak buat, apa yang kita nak letak, jahitan apa yang kita nak gunakan, kain warna apa yang kita nak gunakan. Itu semua kita kena fikir. Kemudian kita akan melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Lukiskan dulu. Lukis di kertas, di mana-mana tempat yang boleh kita lukis. Kemudian menilai lakarannya dan membuat penambahbaikan. Kita lukis. Lepas tu macam orang fashion designer tu, kalau nak buat baju, dia akan lukis dulu kan. Lukis. Kemudian kita tengok 2-3 lukisan sesuai ke tak sesuai ke, apa yang perlu tambah, perlu letak bunga, apa fabric, warna-warna yang perlu dimainkan. Lepas tu tengok, ambil kira keadaan cuaca orang yang nak membeli tu. Kemudian agama seseorang perlu diambil kira juga. Contohnya dia nak jual pakaian dekat orang Melayu, takkanlah dia nak buat seksi-seksi kan. Tak sesuai. Kawasan yang cuacanya panas, takkan nak buat baju yang warnanya panas, fabrik yang panas. Jadi kalau tempat yang panas, kena cari fabrik yang menyerap peluh dan sebagainya. Kemudian mengira dan membuat anggaran kos, kira berapa, apa yang kita nak beli, berapa banyak kita nak pakai, supaya nanti bila kita gunakan kain tu tidak terlebih pakai, ataupun kain tu tak lebih. Kalau kurang pula, salah kira kurang lah, macam mana ni, lengan tak ada, takkan nak pakai lengan warna lain, sebelah kanan lain, kiri lain. Jadi kena kira dan buat anggaran kos. Dan yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai, dan membuat pembentangan artikel kerja. Ini tugasan nantilah saya akan beri selepas ini. Jadi untuk sebagai permulaan ni, saya nak apa yang perlu awak buat ialah tugasan awak ni untuk yang pertemuan kali pertama ni, awak sediakan satu peta minda ataupun peta buih, senaraikan jenis jahitan. Tadi ada berapa banyak yang kita musim belakang tadi. Kita patah balik, ada berapa jenis jahitan. Okey, contohnya macam jahitan jilid halus, jilid kasar, saya nak awak senaraikan dalam bentuk peta minda. Jadi nanti bila awak dah senaraikan dekat kertas kosong, kat buku-buku lama ke, awak snap, hantar WhatsApp personal pada saya. Saya tak nak penuhkan grup dengan gambar-gambar. Okey, jelas jadi ini tugasan yang pertama, simple je saya bagi, buat peta minda. Baik, nanti kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus PM saya. Tak ada masalah. Baik, rasanya setakat ni dulu. Nanti kita sambung pada minggu hadapan. Untuk tajuk yang berikutnya, mungkin kita akan buat sikit kerja amali, menjahit. Sediakan sediakan jahitan, jahitan pula, sediakan jarum, benang, dan juga fabrik-fabrik. Kita akan buat benda yang mudah-mudah aja. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, nanti boleh tanya PM saya. Baik. Saya rasa setakat ni dulu video pada kali ini.
Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang, dan jangan lupa untuk subscribe biar ramai sikit orang subscribe video ni, channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.